Pernah juga? Dululah, tapi saya rasa saya jarang ini tips tambahan lah. Kalau kata saya sedang tulis macam contohnya buku Lamashtu ni, ada satu tingkat climax yang di mana Haris berlawan dengan Burhan, watak antagonis yang tu, iaitu memang sebenarnya saya dengar lagu. Malah lagu tu ada salah satu yang mana Burhan Burhan menyerang pengawal peribadi Master Su. Haiwan belaan dia tu makan hidup-hidup macam OST lah jadi muzik latar belakang lah tengah tulis tu. Kan dalam tu ada juga, dan lagu tu masa saya dengar masa saya tengah menulis tu, saya nak mood. Tapi kalau kata untuk bab yang sedih, kadang-kadang saya terpaksa, yalah saya tak boleh dengar lagu sedih, saya terpaksa tengok ataupun saya cari mana-mana kisah-kisah YouTube yang sedih, benda perkara yang ni, benda ya, itu cara saya, cara penulis saya, wallahualam saya tak tahulah. Nak dapatkan mood lah. Ya. Dan itu cara yang saya boleh tolonglah kawan-kawan penulis ni. Dia orang ada genre yang dia orang suka. Tapi dia orang punya genre tu bertentangan dengan kehendak penerbit. Jadi cadangan saya apa kata dia gabungkan, dia harmonikan kedua-duanya. Dia letak tema seram di depan, contoh macam ni. Tema dia adalah seram, tema yang penerbit nak, tapi dia masukkan elemen yang dia suka. Dia tak ada masalah bagi saya. Boleh. Itu identiti dia. Daripada dia tak diterbitkan, sayang. Setuju. Ukuran seorang penulis ni ialah bila mana buku dia diterbitkan, dia ada feedback daripada pembaca. Betul. Baru dia boleh berkembang, baru dia boleh matang dan dewasa dalam penulisan dia. Tambah baiklah dia punya penulisan tu. Kalau tak takut jadi syok sendiri lah. Kita tak mau macam itulah. Dia rasa dah cukup, tapi dia belum berhadapan dengan beta reader, editor dan pembaca. Betul. 3 peringkat dia kena lepas. Betul. Melainkan kalau betul-betul dia tulis tu untuk simpanan peribadi, tak suka orang condemn, nak dia betul, tak payahlah. Yang ni pun kena buang ego penulis. Kan? Kalau lah kata penulis kata kamu senanglah, kamu tak ada ego. Oh, saya peguam. peguam lagi lah kaki lawan kan. Betul. Pantang orang cabar kan. Peguam mahkamah pula tu. Tapi bagi saya benda ni ilmu. Pandangan daripada luar saya kena terima. Kalau tak betul, saya boleh bagi tahulah kenapa tak betul dan dia orang boleh hujahkan balik benda tu. Penulis mesti terima pandangan. Kita dah setengah jam ni, boleh kot masuk untuk setengah jam kedua ni perkongsian ilmu tentang penulisan, yang mana yang kalau yang follow Facebook Tuan Ami ni akan perasan Tuan Ami ada highlight 3 bahagian penting yang wajib ada dalam novel. Introduction, conflict, resolution. So ini bagi saya 4 ni, ni insyaAllah apa yang kita buat ni saya akan up dekat YouTube Buku Puris. So untuk simpanan rujukan lah, perkongsian lah penambahan ilmu lah. Sebab macam Tuan Ami cakap lah, kita mengaku, saya pun bukan editor yang orang cakap the best. Nami pun dalam belajar, kita saya belajar. Tapi kita kongsi ilmu, mana tahu ada manfaat, boleh kita apply lah dalam penulisan masing-masing. Ya. Bismillah. Pasal itu saya panggil benda tu perkongsian ilmu. Sebab saya dapatkan daripada orang lain juga. Daripada editor-editor lain, daripada penulis-penulis lain yang dah lama. Benda tu saya rumuskan dan saya nampak lah benda ni. Dan sebenarnya dalam teknik penulisan, kalau tengoklah yang saya belajar, tapi masa mula-mula buku puzzle ni saya tak berani lah nak cakap lebih-lebih kan. Orang baru. Buku pertama. Penulis mesti ambil kira 3 elemen penting ni. 3 elemen penting. Pertama, introduction ataupun pengenalan. Betul. Ataupun kita panggil set up. Set up maknanya letak prop siap-siap dah. Maknanya dalam buku ni penulis dah props kan, siap-siap dah apa bendanya yang bakal pembaca lalui kemudiannya. Okey. Yang kedua ialah kita panggil konflik ataupun confrontation. Di mana konflik kali ini di-highlight, diketengahkan dengan jelas dan berlaku pertembungan ataupun konfrontasi.
Biasanya di antara protagonis dengan antagonis. Tapi tak mustahil ada setengah-setengah buku pertembungan tu di antara protagonis dengan protagonis, hero dengan hero. Betul. Kan? Dan yang ketiga ialah resolution. Macam mana untuk selesaikan konflik-konflik ataupun confrontation tersebut. Dan benda ni Amir, bukan setakat ada penting di dalam novel, malah di dalam cerpen. Dan cerpen sebenarnya apabila kita terapkan tiga-tiga elemen ni dia lagi susah sebab cerpen pendek. Betul. Macam mana nak selesaikan ketiga-tiga dalam masa yang sama? Lagi mencabar cerpen sebenarnya. Ya, benar. Jadi saya lagi respect lah penulis cerpen. Saya tak mau tulis cerpen. Lebih senang tulis novel daripada tulis cerpen. Iwan Rajan tulis cerpen. Iwan Riz. Jadi siapa-siapa yang tulis cerpen tu, kalau dia boleh menulis cerpen dengan baik, saya galakkan untuk tulis novel terus. Jangan diselesaikan. Okey, mula-mula untuk pengenalan ataupun introduction. Yang mereka... Amir tengah sangkut. Sekejap. Kering tekak. Dia buat hal. Dia sangkut. Betul Dia Iwan. dah. Amir. Sorry Ahmad. Tadi Amir sangkut tadi. Dia hang sekejap. Okey. Minta maaf saya baca. Bismillah, saya mulakan lagi. Okey, sangkut lagi. Amir. Okey. Boleh Amir? Okey. Untuk introduction ataupun pengenalan, penulis mesti identify ataupun dah bagi pembaca ni kenal pasti siapa protagonis dan kemudian kalau dia boleh masukkan antagonis pun okey lah kan. Tapi kadang-kadang ada setengah-setengah tu dia nak sorok lah antagonis dia. Okey, tak apalah, tapi watak utama kena ada. Yang kedua, matlamat dia, matlamat watak ni apa dia. Contoh macam sebab yang paling senang lah untuk nombor 3 ni, DB. 2 muka surat saja dah cerita dah. Siapa protagonis sampai antagonis, apa matlamat dia orang. Cepat. Kan? Okey, kata dalam cerita ni, protagonis dia ialah 2 orang. Kan? Watak utama, hero dalam cerita ni. Lepas tu kita tengok antagonis dia dah siap perkenalan dia. Namanya Dr. Netanyahu. Yalah, nama Netanyahu pun orang dah tahu jahat lah. Okey. Kemudian matlamat. Matlamat dia ialah untuk siasat. Apa yang jadi di negara Palestin yang telah dijajah oleh Israel, di mana kesemua penduduk Yahudi hilang tanpa kesan. Hilang. Kalau kata dia orang ada dalam 10 juta hilang macam tu je. Tak ada siapa tahu apa jadi. Kan? Jadi matlamat dah ada. Dan apa motivasi dia orang? Motivasi dia orang, masa ini berbeza. Okey. Dalam cerita ni, motivasi Nia ialah dia seorang remaja, umur 17. Ialah sebab dia dilahirkan sebagai seorang penggodam ataupun hacker yang genius. Jadi dia nak tunjukkan diri dia setaraf dengan saintis yang lain. Kan? Dan dia nak tunjuk bahawa dia dewasa, dia cool, dan dia sama level macam dia orang. Yang Kyle pula, dia punya matlamat mula-mula agak pasif lah. Iaitu dia bertanggungjawab untuk jaga Nia. Dan dia sebab Nia ni bawah umur 18 tahun. Jadi dia pergi untuk misi yang membahaya ni, dia kena seorang pengawal peribadi. Matlamat Dr. Netanyahu di akhir buku ni adalah, saya tak mau bagi tahu lah kalau yang belum baca nanti kan. Okey. Tapi matlamat bersama dia orang ialah untuk siasat apa yang terjadi pada penduduk Israel. Dan motivasi masing-masing ada dalam buku ni lah. Motivasi tu ialah perkara yang menyebabkan dia orang nak capai matlamat dia orang. Dalam hal ini saya terpaksa akuilah sebenarnya oleh kerana saya pun baru belajar perkara ni, motivasi tak cukup kuat lah.
Motivasi tu tak cukup kuat. Kan saya sendiri mengaku, bukan kata buku-buku ni bagus, walaupun ada yang alhamdulillah suka, terima kasih, tapi dia punya motivasi, dia punya drive tu tak ada. Dia orang tak ada design yang kuat. Kalau lah kata saya dapat satu buat secantik itu, saya rasa buku saya mungkin lebih bertambah baik lah. Maknanya penulis kena cari matlamat dan kemudian apa yang motivasi. Katalah matlamat hero ni nak balas dendam. Apa motivasi dia untuk balas dendam? Betul. Motivasi dia lah bila mana masa kecil-kecil dia tengok orang jahat ni bunuh mak bapak dia dan dia tak mampu buat apa-apa. Jadi itu motivasi dia. Contoh saya bagilah. Jadi itu dia. Dan kemudian konflik. Kita kena wujudkan konflik jugalah. Tak semestinya matlamat dan antara protagonis dan antagonis tu berbeza dan dia orang ada konflik. Kadang-kadang matlamat dia orang sama. Macam cerita ni paling baik lah. Matlamat dia orang ialah untuk siasat apa yang jadi. Dua-dua pihak nak siasat, tapi dalam masa sama ada konflik. Itu cara ataupun agenda rahsia masing-masing. Matlamat tu kadang-kadang sama antara orang jahat dengan orang baik. Tapi ada konflik di antara orang. Mungkin cara penyelesaian matlamat tu ataupun cara dia orang nak manfaatkan matlamat dia orang tu. Okey. Kemudiannya apabila dah selesai benda tu semua, pembaca mesti clear benda ni. Dan penulis mesti nyatakan dalam kata orang stage yang pertama ni apa benda. Sekiranya benda tu tak ada hala tuju, matlamat katakan masih nak sorok matlamat, masih misteri, sebenarnya benda tu bahaya lah pada penulis. Takut-takut nanti dia masih tak nampak matlamat. Yalah, dia tak jelas. Yang kedua, ya betul, matlamat kena jelas. Contoh macam matlamat Pazuzu kan, Jerry pada stage yang pertama dia ialah antagonis, penjahat. Betul. Solihin ialah protagonis, orang baik. Apa matlamat Jerry? Matlamat Jerry ialah untuk undermine atau untuk jatuhkan maruah Islam. Sebab dia nak Solihin kata orang mengaku yang dia betul. Betul. Dan Solihin pula matlamat dia nak bawa Jerry pada hidayah lah. Betul. Itu matlamat mula lah. Tapi bila sampai ke stage kedua, matlamat dah berubah. Yang si Haji Lamash tu, okey, kalau kita tengok siapa yang baca sekali lagi, dia akan tahu matlamat antara protagonis. Okey, matlamat protagonis ialah bermula matlamat dia agak pasif lah. Mereka ni orang kaya, duduk di kampung dan dia orang cuba sesuaikan hidup dia orang kampung. Tapi ada matlamat. Kalau kita tengok Rini contohnya, dia walaupun dia bekerja kan, dia jadi kuli, tapi dia ada matlamat untuk perbaiki taraf hidup keluarga. Dia nak jadikan dia nak pergi cari untuk buat chalet untuk bisnes sendiri. Dan Burhan pun ada matlamat dia dalam cerita ni. Burhan mula-mula kalau siapa yang baca sekali lagi, dia orang kata Burhan sebenarnya bukan setakat dia orang ni jatuh miskin, dia pindah daripada Kuala Lumpur sampai ke Pening punya jauhnya, tapi orang akhirnya tahu bahawasanya matlamat Burhan ialah untuk melarikan diri daripada Lamash tu. Kan? Sebab kan, jadi macam mana pun pembaca mesti tahu apa matlamat dalam cerita ni. Okey, kita pergi pula stage kedua, iaitu konflik dan confrontation. Dalam stage 2 ni ataupun kata orang peringkat kedua atau tahap kedua ni, penulis mesti dah buat berlaku pertembungan, konflik dan confrontation antara protagonis dengan antagonis, atau protagonis dengan protagonis, ataupun protagonis tu dengan diri dia sendiri. Ada konflik dalaman, dia kena selesaikan benda tu. Dan benda ni berlaku confrontation, dan confrontation ni mesti diselesaikan. Dia tak, kalau kata semakin matlamat tengah masalah wujud, pertengahan tu iaitu kita panggil kata orang konflik dan confrontation jelas lah. Dan biasa tang sini yang kata orang climax dia.
Climax dia satu cerita tu. Itu yang Di hujung tahap kat belakang tu. climax. Dan climax tu. Dan akhirnya dia akan pergi kepada resolution. Kan? Saya tak cerita tengah-tengah ni yang banyak sebab konflik ni antara ni lah. Kata orang bergantung pada penulis lah. Contoh macam Pazuzu. Konflik atau confrontation kemudiannya ialah konflik ataupun confrontation dia. Jerry kali ni oleh kerana dia dah seru Pazuzu dan dia kena gangguan tu, jadi dia kena cari jalan untuk lepaskan diri dia lah daripada gangguan cengkaman tu. Si Haji Lamash tu pun sama juga. Dia punya konflik daripada satu keluarga dia orang ni keluarga bahagia, dia tiba-tiba berlaku konflik. Konflik dia ialah ahli keluarga Burhan semuanya dia orang ni berjaya memajukan diri dia orang sendiri dari segi rohaniah, ekonomi keluarga apa semua, tapi Burhan dia masih di tahap lama. Dan berlaku konflik lah bahawasanya dia patutnya dia sebagai ketua keluarga dia lagi yang dia tak dapat support dia rasa malu dan dia rasa marah dengan diri dia sendiri. Itu konflik dalaman dia sendirilah. Dan yang ketiga yang inilah, tapi yang ini sayangnya itulah saya kata saya akan ceritakan lah pasal dia punya konflik tak kuat sangat. Sebab apa? Sebab ada sambungan dia. Konflik sambungan tu. Okey. Dan kemudian saya terlupa nak cerita. Pada tahap kedua ni, konflik dengan confrontation, biasanya kita ada satu elemen kita panggil midpoint. MIDPOINT, midpoint. Dia kemuncak cerita. Orang putih panggil, kalau orang Inggeris panggil burn the bridge behind you, bakar jambatan di belakang kamu. Maksudnya dalam cerita ni penulis kalau dia dapat buat midpoint lebih cantik sebab pembaca akan rasa seronok. Macam plot twist lah. Contoh dia bukan plot twist lah. Plot twist ni kadang-kadang kat belakang ataupun di pertengahan. Midpoint ni macam ni contohnya Pazuzu lah saya bagi contoh. Okey. Pazuzu semasa Jerry beli papan Ouija board tu, dia masih ada pilihan. Pertama untuk terus lakukan upacara tu, yang kedua tak. Betul. Biasanya midpoint ni watak dalam tu dia akan dia akan diberi pilihan dan dia pilih untuk seru Pazuzu. Dari situ midpoint tu maknanya dia bakar jambatan belakang dia dah tak boleh patah balik dah. Bila dia seru Pazuzu ganggu dia, tuntut kata orang perjanjian nyawa dia patutnya sebenarnya tak tahu upacara yang dia buat tu untuk serahkan nyawa dia pada Pazuzu. Jadi dia tak boleh lari dah kat belakang, dia tak boleh patah balik dah. Dia terpaksa terus. Ini midpoint untuk cerita Pazuzu. Midpoint untuk cerita si Haji Lamash tu ialah di mana apabila Burhan dia dah tersepit, dia terdesak, dia tengok keluarga dia dah lebih depan daripada dia. Jadi midpoint dia ialah dia ada dua pilihan. Pertama, dia pasrah dengan nasib dia. Bahan dia, tekanan dia bila mana kawan-kawan brokerage dia tipu dia apa semualah. Dia pasrah dengan dia punya nasib. Dan ataupun yang kedua, dia pilih untuk panggil kembali si Lamash tu. Cuma dalam ni kita tengok ada satu lagi midpoint iaitu dia sepatutnya jamu Lamash tu dengan lilin hitam. Lilin dia yang dibuat daripada lemak manusia. Tapi oleh kerana lilin tu tak ada, dia terpaksa diri dia sendiri sebab manusia ni ada lemak dalam badan dia. Kan? Jadi itu dia punya midpoint. Dia tak boleh patah balik lah. Bila Lamash tu masuk dalam badan dia, Lamash tu akan tinggal dalam tu dan makan apa yang dalam badan dia. Dia tak boleh patah balik lah. Kalau saya nak bagi contoh paling baik ialah cerita P. Ramlee, Sumpah Orang Minyak. Sumpah Orang Minyak ni special. Sebabnya dia ada dua midpoint. Kalau Amir perasan. Midpoint yang pertama ialah saya tak ingat nama hero tu siapa? Yang muka si buruk tu. Saya tak pernah layan habis lah cerita. Okey, tapi saya okey, midpoint yang pertama ialah hero dalam cerita tu dia bagi dua pilihan. Satu, dia kahwin dengan Puteri Bunian dan hidup di alam bunian, dia tak boleh patah balik lah. Yang kedua, dia pilih untuk jadi handsome, tapi dia tak boleh bunuh orang. Dan dia tak boleh kahwin dengan Puteri Bunian.
Jadi bila dia ambil untuk jadi manusia yang handsome dan tak boleh bunuh orang, dia tak boleh kahwin dengan puteri bunian. Nampak? Piramli cantik dia buat midpoint tu. Clear. Dan kemudian midpoint yang kedua. Jarang tau orang buat dalam filem ataupun buku ada 2 midpoint. Piramli memang best lah. Memang genius. Yang kedua midpoint dia ialah apabila dia bunuh orang, dia jadi buruk semula, syaitan datang hasut dia. Syaitan kata, kan, kalau kamu rogol 40 anak dara, kamu akan jadi handsome balik. Jadi masa tu Piramli ataupun hero dalam cerita tu boleh pilih 2. Satu, dia tak mau, dia tak mau syirik. Satu lagi dia ikut sebab dia nak jadi inilah handsome semula, dan dia ambil yang pilihan kedua lah. 2 midpoint dalam satu cerita. Memang genius lah. Biasanya kita buat 1 midpoint saja. Walaupun macam cerita Star Wars pun yang orang kata bagus tu, dia ada 1 midpoint saja. Tapi Piramli buat 2 midpoint. Yang ketiga sekali resolution. Resolution ni ialah yang ini saya rasa bukanlah saya nak condemn, tapi kelemahan kebanyakan penulis baru ataupun sebahagian besar penulis lah. Resolution dan penyelesaian pada konflik tadi macam mana. Jadi kalau kita tengok kebanyakan cerita lah ataupun drama atau filem Melayu lah, saya tengok lah, kebanyakan dia orang suka selesaikan atau resolusi dia orang penyelesaiannya dengan 2 cara. Pertama, akhirnya watak tu mati. Mati dia sakit, kanser ke, dia accident ke. Satu lagi tiba-tiba dia mimpi. Apa dia mimpi. Biasa tu. Cerita mistik paling ada. Yalah, kadang-kadang lah. Bukan betul-betul tak baik. Apa Razak Muhyiddin lah, ingat tak? Dia sebenarnya benda tu bukan tak bagus. Kalau novel tu cantik, dia punya garapan apa semua, okey, tapi dia akan buat pembaca rasa frust sikit. Frust sangat. Dia rasa sikit, dia macam frust. Lah mimpi ke? Ataupun alamak mati. Dia tak mau selesaikan konflik tu cara berdepan. Dia mengelak daripada konflik. Itu kita panggil mengelak. Jadi saya harap untuk resolution penulis mesti cara-cara terbaik. Contohnya macam Pazuzu lah. Kalau siapa baca, dia akan tengok dia punya resolution dia macam mana, dengan plot twist dia apa semualah. Saya tak kata cerita ni bagus, tapi dia punya ending buat orang walaupun ending dia belum tentu ending yang gembira, tapi pembaca puas hati. Dia tak rasa macam tertipu lah. Dia tak rasa macam alah, takkan macam ni je. Pembaca sebenarnya kita kena puaskan hati pembaca juga. Betul. Atas elemen apa kita pilih sekalipun. Yang ini resolution dia saya rasa oleh kerana sebab dia pecah 2, jadi tak berapa cantik sangat dia punya resolution. Tapi resolution yang paling saya suka ni lah, saya rasa, sebab dengan plot twist apa semua cantik lah, paling cantik. Yang ini pula sebenarnya resolution ni saya buat, tapi editor kata tak mau, kita tak mau macam itu, boleh tak you ubah sikit. Tapi alhamdulillah lah, dan saya ikut cakap penerbit dan editor penerbit, maka resolution dia memuaskan hati pembaca happy. Yang kita nak buat sebenarnya, ada setengah buku ni, dia tulis buku tu best, tapi orang tak mau baca kali kedua sebab orang tak gembira dengan ending. Okay. Dan buku saya, bila saya dengar orang kata saya baca dah 2 kali dah, 3 kali dah, saya happy. Maknanya dia suka, walaupun orang kata tak logik. Ataupun macam Hindustan kan dia punya ending semua happy ya, memuaskan hati orang yang menonton. Tapi ya, kita nak benda tu. Walaupun mungkin orang kata dalam reality ni tak akan jadi macam tu, tapi kita kata tak apalah. So boleh cakap kita yang rumusan ayat Tuan Amir ni, satu karya tu diulang tengok, diulang tonton, diulang baca disebabkan pembaca atau penonton tu puas hati dengan ending. Boleh kata macam tu? So kalau dia tak puas hati, first and last lah. Ending tu, dan kemudian ending tu dia punya penyelesaian. Macam mana nak selesai konflik tu? Sebenarnya yang paling susah lah. Bukan kata penulis lain, saya pun ada masalah nak selesaikan konflik tu. Sebab kadang-kadang kita kadang-kadang jam, kita yang cipta konflik tu, tapi kita sendiri jam dengan benda tu.
Jadi itu untuk ni, tapi benda tu untuk outline lah, bukan semestinya satu benda yang mesti diikut oleh setiap penulis. Tapi kalau ikut guideline yang saya kongsikan ni, bukan yang saya ajar, saya dapat pada orang juga. Tapi kalau kita ikut dia punya guideline, insya-Allah buku kita akan kata orang akan jadi buku yang baik lah pada mata pembaca. Yang itu yang penting. Betul. Sebab benda ni semua berdasarkan saya nak kongsikan pada viewers sebab memang untuk record pun Tuan Ami pun dah maklum sebelum ni yang kita pernah bagi satu data jualan lah. Memang boleh kata Ceramistic BP punya produk ni kita ada lebih kurang dalam 10 judul. Memang tiga-tiga buku Tuan Ami ni antara yang top 3 lah orang cakap. Itu memang Alhamdulillah. Memang bagi saya ialah satu kelainan yang dibawa dan mungkin juga kelainan tu berpunca daripada 3 benda yang dimasukkan ni lah. Intro yang kuat, konflik yang kuat, resolution sebab mungkin bukan yang terbaik tapi walaupun tak sampai terbaik dah terbukti pembaca data jualan tu memang kita tak boleh nafi lah benda ni. Bila kita praktik macam Tuan Ami cakap lah boleh menang karya dekat DBP tu lah. Ya. Masa sangat cemburu lah Tuan Ami. Apa dia tu? Kalau ikut ni ada lagi 4 minit. Kita ada lagi sebenarnya ada 2 soalan lagi lah pasal protagonis, antagonis dengan orang cakap set up dan pay off. Ini mungkin kita sambung sesi akan datang. Saya tak nak cerita tergesa-gesa. Cerita cari tak sedap kalau nak cerita rush sangat. So perancangan Tuan Ami ni ada tak nak buat bengkel ke apa ke, sebab sekarang ni mungkin viewers first time dengar ini selain daripada Puris bawakan pelukis, ada juga penulis yang sudi berkongsi tip penulisan. So mana nak kontak Tuan Ami lepas ni ialah nak orang cakap bual-bual pasal penulisan ni dekat Facebook ke Instagram ke, boleh kongsikan dekat komen tulis. InsyaAllah boleh di Facebook saya. Saya kadang-kadang ada berkongsi ilmu. Kadang-kadang saya tulis merapu-rapu lah, tapi biasanya bila saya tulis merapu tu 2 hari kemudian saya akan hide timeline tu supaya siapa-siapa yang tengok semua perkara ilmiah aja. Tapi biasalah kita manusia kan, kadang-kadang kita tak puas hati, kita tak apa-apa benda yang masa tu kita terfikir, tapi kemudian 2 hari kemudian biasanya saya akan hide. Saya tak delete, saya hide timeline tu. Saya boleh tengok, tapi insyaAllah baca lain yang FB saya tak tengok lah. Yang ada orang tengok cuma benda-benda ilmiah lah. Saya ada kongsi di situ. Untuk bengkel sebenarnya 3 buku ni saya malu lah. Malu 3 buku. Saya pernah cakap kalau 10 kan okey baru saya confident lah. Tapi tengok macam mana. Okey lah kalau saya nak kongsi macam contoh macam yang timeline tu, yang 3 tahap tu boleh lah. Sebenarnya malah sebenarnya tu dia panjang lagi sebenarnya dia punya penceritaan. Dia punya perangan tu. Mungkin insyaAllah kalau kata buku pun ni jemput saya dan di masa kelapangan saya, insyaAllah kalau saya ada kelapangan saya akan hadirkan diri dan bagi tahu. Tapi semuanya kemungkinan besar kalau nak buat untuk pembaca ni lah, ataupun untuk bikin untuk penulis itu nak menulis. Kalau kata bukanlah main budak-budak sekolah, tapi kadang kalau kita cakap budak sekolah lebih baik saya pakai kata orang yang simple kan, cara nak tulis benda yang menarik apa semua. Tapi kalau benda ni benda teknikal, dia factual dan dia FA sikit, dia berat dia punya tajuk ni. Jadi kalau orang tu betul-betul nak menulis ataupun penulis yang dia nak explore ilmu yang baru, insyaAllah boleh lah. Tapi saya tak panggil saya ajar lah, saya panggil kita kongsi ilmu. Sebab saya pun dapat daripada orang lain. Dan mereka yang ajar saya. Minit yang akhir ni Tuan Ami, ucapan puasa PKP kepada viewers, followers. 1 minit ni. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Buku Puris dan Kelly Ilmu kerana bagi saya peluang untuk kata orang menghasilkan karya, menyampaikan ilmu saya, dan kemudian untuk temu ramah ni lah. Yang keduanya kepada penyokong, pembaca, yang beli novel saya ni, alhamdulillah terima kasih, dan yang tulis komen-komen yang baik, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan bagi penulis yang baru ni, saya kira barulah 3 novel yang baru, bagi saya benda tu jadi rangsangan dan semangat untuk saya lah. Yang kemudiannya